Hari ini kita akan belajar topik yang seterusnya iaitu alkana. Alkana merupakan sebatian karbon yang utama dalam petroleum. Alkana hanya mempunyai ikatan kovalen tunggal atau dalam bahasa Inggeris single bond di antara atom karbon dengan atom karbon yang lain. Bermaksud, semua ikatan dalam alkana hanyalah ikatan kovalen tunggal di antara atom karbon dan atom karbon. Alkana juga merupakan hidrokarbon tepu. Formula umum bagi alkana adalah CnH2n tambah 2, di mana N sama dengan 1, 2 dan seterusnya. Penamaan alkana. Sebatian organik dinamakan mengikut sistem penamaan IUPAC ataupun dalam bahasa panjangnya International Union of Pure and Applied Chemistry. Alkana mempunyai nama akhir dengan ana. Jadi penamaannya bermula dengan mengikut bilangan nombor atom karbon. Kalau atom karbon 1 namanya adalah metana, atom karbon 2 etana, atom karbon 3 propana, atom karbon 4 butana, atom karbon 5 pentana, atom karbon 6 heksana, atom karbon 7 heptana, atom karbon 8 oktana, atom karbon 9 nonana, atom karbon 10 dekana. Untuk kesenangan pelajar ingat kata nama induk di mana 1 meth, 2 eth, 3 prop, 4 but, 5 pen, 6 hex, 7 hep, 8 okt, 9 non, 10 dek yang mana telah diletakkan dengan berwarna hitam. Sebab nama-nama induk ini akan digunakan untuk seri sebatian organik yang seterusnya. Seterusnya, pelajar akan melakukan latihan di mana pelajar akan menulis formula molekul dan melukis formula struktur. Sebelum kita belajar cara membuatnya, kita perlu faham apakah itu formula molekul, apakah itu formula struktur. Formula molekul ialah formula yang menunjukkan bilangan atom setiap unsur dalam sesuatu sebatian. Contohnya CH4. Itu adalah contoh bagi formula molekul. Manakala formula struktur ialah formula yang menunjukkan cara atom-atom dalam suatu molekul diikat bersama melalui ikatan kovalen. Contohnya dalam gambar rajah di bawah. Seterusnya, kita akan menentukan formula molekul, formula struktur dan nama alkana. Contohnya, kalau diberikan N sama dengan 3. So, formula molekul dia adalah formula molekul adalah dengan menggunakan formula umum alkana iaitu CnH2n tambah 2. So, kita hanya gantikan N ini dengan nilai 3. So, kita akan dapat formula molekulnya adalah C3H8. Macam mana mendapat 8? Sebab 2 darab 3 tambah 2. So, dapat 8. So C3H8 ini kita panggil sebagai formula molekul. Seterusnya, kita akan menentukan ataupun melukis formula struktur. Berdasarkan formula molekul yang didapati iaitu C3H8. Untuk melukis formula struktur, langkah yang pertama adalah kita lukiskan ataupun kita tuliskan atom karbon dalam rantai yang panjang dan lurus. Kalau kita tengok di sini, kita ada 3 karbon. So, kita lukiskan dalam rantai yang lurus. So, 3. 1, 2, 3. Setiap atom karbon akan terikat satu sama lain dengan ikatan kovalen tunggal. Ataupun dengan senangnya saya kata, setiap atom karbon, atom karbon dia hanya akan mempunyai 4. 1, 2, 3, 4. Maksimum dia ataupun minimum dia mestilah 4. Walau bagaimanapun, kita mesti ingat karbon mesti ada 4 tangan.
4. So, kita lukis. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, di sini kita boleh tengok karbon yang pertama. 1, 2, 3, 4. Karbon yang kedua. 1, 2, 3, 4. Karbon yang ketiga. 1, 2, 3, 4. Semua ada 4. Cukup. Kalau tak cukup 4, salah. So, bila dah cukup 4, so kita tengok adakah karbon ni dengan karbon ni terikat. Okey. Di sini adalah ikatan kovalen tunggal. So, sini kovalen tunggal, sini pun kovalen tunggal. So, sudah betul. So, sekarang di luar ini, kita akan letakkan atom hidrogen. Okey. So, bila kita tengok di sini, kita boleh tengok sini ada C3H8. So, kita C1, 2, 3. Okey, sama. H 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8. So, sama. So, ini adalah formula structure. Okey. Mungkin ada pelajar yang bertanya, cikgu, kenapa C4? H hanya ada 1. So, masihkah ingat jadual berkala? H berada dalam kumpulan yang pertama. Dan nombor proton yang dipunyai oleh H adalah 1. So, dia memerlukan satu lagi ikatan untuk menjadi stabil. Sebab itu, H hanya ada 1. Kalau karbon pula, kita tahu dia daripada kumpulan 14. So, dia mesti ada 4 lagi untuk menjadi stabil. Okey. So, kalau tak faham, boleh tanya lepas ini. Okey. Seterusnya, kita nak memberikan nama. Macam mana nak beri nama? Kita kira rantai paling panjang untuk C. So, ada berapa? 1, 2, 3. So, bila C ada 3, so, automatik 3 adalah prop. So, prop. So, sebab dia adalah alkana, so, kita akan ambil ana di belakang ni, letak di sini. So, jadilah nama dia propana. Saya harap anda semua faham. Sifat fizik alkana. Daripada jadual, kita boleh tengok alkana disusun daripada metana sehingga kepada dekana. So, formula molekul dia meningkat dengan 1 bilangan karbon dan 2 bilangan hidrogen bagi setiap perbezaan alkana tersebut. Jisim molekul relatif juga bertambah daripada metana kepada etana dan seterusnya kepada dekana. Kenapa bertambah? Kerana bilangan atom karbon dan bilangan atom hidrogen meningkat. Keadaan fizikal pada suhu bilik, kalau kita boleh tengok, metana, etana, propana dan butana berada dalam keadaan gas. Manakala pentana, hexana, heptana, octana, nonana, dekana berada dalam keadaan cecair pada keadaan suhu bilik. Seterusnya, sifat fizik alkana juga menunjukkan takat lebur dan takat didih alkana adalah lebih rendah. Walaupun lebih rendah, tetapi takat lebur dan takat didih akan meningkat apabila menuruni kumpulan ataupun menuruni daripada metana kepada dekana kerana peningkatan bilangan atom karbon per molekul. Malah, ketumpatan alkana juga adalah sangat rendah. Dia lebih rendah daripada ketumpatan air. Walau bagaimanapun, ketumpatan itu meningkat apabila bilangan atom karbon per molekul meningkat. Maksudnya ketumpatan dekana lebih tinggi daripada metana. Semua alkana tidak larut dalam air kerana ikatan kovalennya, tetapi alkana larut dalam pelarut organik. Semua alkana tidak boleh mengalirkan arus elektrik kerana ia wujud sebagai molekul. Apabila dia wujud sebagai molekul, dia tidak mengandungi ion-ion yang bebas bergerak. Sifat kimia alkana. Sifat kimia alkana, sebenarnya alkana adalah kurang reaktif secara kimia. Kenapa dia kurang reaktif? Kerana dia adalah sebatian hidrokarbon tepu. Dia dah tepu, jadi dia dah tak boleh nak bertindak balas. Walau bagaimanapun, alkana boleh bertindak balas dalam dua keadaan, iaitu tindak balas pembakaran dan tindak balas penukar gantian dengan syarat mempunyai kehadiran UV.
tindak balas pembakaran. Bila kita kata pembakaran, maksudnya terbakar dalam oksigen. Walau bagaimanapun dia mempunyai dua keadaan, iaitu pembakaran lengkap, maksudnya dalam oksigen berlebihan, ataupun dalam keadaan oksigen yang ada, ataupun pembakaran tidak lengkap, maksudnya berada dalam keadaan sesuatu bilik yang mana oksigen itu terhad. Okey, kita pergi kepada yang pertama, pembakaran lengkap dalam oksigen berlebihan. Okey, bila pembakaran lengkap, alkana akan menghasilkan produk iaitu karbon dioksida dan air sahaja. So, contohnya alkana terbakar dengan lengkap dengan oksigen. So, kita akan dapat karbon dioksida dan air. Contoh di sini dibagi metana CH4 tambah oksigen O2 akan menghasilkan CO2 tambah H2O air. So, bila kita balance, kita dapatlah CH4 tambah 2O2 sama dengan CO2 plus 2H2O. Manakala pembakaran tidak lengkap dalam oksigen yang terhad, produk yang dihasilkan lebih banyak iaitu ada dapat karbon dioksida dan air. Karbon di sini kemungkinan bahan yang dibakar masih belum habis. So, contoh yang dihasilkan adalah metana di situ bila kita bakar dalam oksigen tidak lengkap. So, kita akan dapat karbon dioksida dan air. So, kita boleh balancekan kemudian. Tindak balas kedua yang berlaku adalah tindak balas penukar gantian. Okey, tindak balas penukar gantian apabila alkana bertindak balas dengan klorin ataupun bromin. Dalam kumpulan 17, iaitu klorin atau bromin saja. Tapi tindak balas itu mesti bersyarat, maknanya mesti dengan kehadiran cahaya matahari ataupun sinar ultra ungu. Kalau tiada sinar ultra ungu ataupun kehadiran cahaya matahari, tindak balas penukar gantian tidak berlaku. Okey, tindak balas ini berlaku di mana satu atau lebih atom hidrogen akan digantikan dengan atom klorin atau atom bromin. Contoh tindak balas penukar gantian adalah seperti berikut. Okey, sekarang kita akan tengok bagaimana tindak balas penukar gantian berlaku. Okey, contoh yang pertama adalah metana. Okey, metana akan bertindak balas dengan gas klorin dalam kondisi ataupun dengan syarat mesti ada sinar ultra ungu. So, bila begini, Cl di sini akan bertukar ganti dengan H dalam metana, tapi dengan syarat mesti ada sinar ultra ungu. Okay, jadi bila dah ada sinar ultra ungu, jadi klorin ini akan menukar ganti H di sini. So, kita akan dapat H, Cl. Okey. Tambah HCl. Maknanya dari Cl dah jadi H. H pergi ke sini, Cl pergi ke sini. So, ini kita namakan sebagai klorometana. Sebab apa kloro? Sebab dia ada klorin. Okey. Daripada klorometana, okey, dia boleh bertindak balas seterusnya dengan gas klorin yang lain di bawah sinar ultra ungu juga. Okey. Tetapi pada waktu ini dia tidak boleh menukar ganti Cl, tapi dia boleh hanya menukar ganti H. Okey, katakan saya ambil H di sini. So, Cl di sini. So, proses penukar gantian berlaku dengan sinar ultra ungu. So, Cl akan masuk di sini, H akan pergi ke sini. So, di sini nama dia adalah diklorometana. Kenapa di? Sebab kloro ada 1, 2. Bila ada 2 kloro, kita akan panggil dikloro. Okey. Diklorometana seterusnya bertindak balas pula dengan gas klorin. Okey, sama juga. Cuma klorin ini akan bertukar ganti dengan H yang masih tinggal. So, di bawah sinar ultra ungu, Cl akan masuk di H. So, H akan pergi kepada H dengan Cl. So, di sini ada Cl ada 1, 2, 3. So, nama dia adalah triklorometana. Okey, daripada triklorometana, okey, dia boleh bertindak balas seterusnya dengan Cl. So, hanya ada 1 H lagi. Okey, so Cl ni akan menukar ganti di sini. Okey, so akan dapat sinar ultra ungu. So, kita akan dapat kesemuanya Cl tambah HCl. So, di sini ada 1, 2, 3, 4. So, bila 4 kita panggil
tetrachlorometana. So ingat, kalau 1 tak payah. Kalau 2 mesti ada di, 3 tri, 4 ada tetra. Slide ini menunjukkan penamaan bagi halogen atau kumpulan 17 yang menggantikan alkana. Apabila kita menggunakan halogen fluorine, apabila benda halogen itu bergabung dengan sebatian organik ataupun alkana, dia akan menjadi nama fluoro. Kalau klorin, halogen klorin, apabila bergabung, dia akan mempunyai nama fluoro. Okey, apabila halogen bromin, apabila bromin bergabung dengan sebatian organik, dia akan mengambil nama bromo. Kalau halogen iodin, dia bergabung dengan sebatian organik, ia akan menjadikan iodo.